Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya Nur Azizi bin Lebailong akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Analisis Taksonomi Bloom dalam Pendidikan Vokasional terhadap Pembangunan Taksonomi Vokasional. Jadi kita pergi kepada latar belakang dahulu. Jadi pada asalnya taksonomi ini berasal dari bahasa Yunani iaitu taxon, yang bermaksud kumpulan atau unit dan nomos yang bermaksud undang-undang atau peraturan yang digunakan untuk meletakkan satu perkara dalam suatu kumpulan tertentu. Dalam bidang pendidikan, taksonomi Bloom ini dia memfokuskan kepada pengkelasan objektif pembelajaran, yang mana ia adalah bersifat hierarki daripada tahap asas yang terendah iaitu pengetahuan ke tahap yang tertinggi iaitu penilaian. Taksonomi pendidikan ini sebenarnya terdapat 3 domain iaitu domain kognitif yang melibatkan kebolehan dan kemahiran intelektual, domain afektif yang berkaitan dengan perasaan, sikap, nilai dan emosi, serta domain psikomotor yang berkaitan dengan manipulasi ataupun kemahiran motor. Jadi seperti mana yang kita ketahui, mata pelajaran yang berkait dengan psikomotor ini adalah yang melibatkan gerakan dan reaksi-reaksi fizikal serta kemahiran tangan. Oleh itu, Plato menyatakan bahawa pendidikan vokasional ini sebenarnya banyak menggunakan kemahiran tangan berbanding daripada fikiran. Kemudian kita lihat kepada pernyataan masalah. Berdasarkan kepada kajian-kajian terdahulu, terdapatnya model-model pengajaran yang kurang memberikan penekanan kepada efektif dan juga psikomotor. Selain itu, taksonomi Bloom juga dia tidak banyak memfokuskan kepada pendidikan vokasional terutama dalam domain psikomotor. Oleh itu, taksonomi Bloom ini masih lagi tidak seimbang dan tidak holistik kerana dia menitik beratkan domain kognitif. Kemudian beberapa pengkajian lain menyatakan bahawa taksonomi Bloom ini secara keseluruhannya kurang menekankan kepada aspek psikomotor, aspek visualisasi, aspek penyelesaian masalah dan juga aspek inventif. Tujuan kajian. Jadi tujuan kajian saya kali ini adalah untuk membangunkan satu taksonomi vokasional di samping nak mengenal pasti kepentingan taksonomi dalam pendidikan vokasional. Oleh itu, objektif kajian dia adalah mengenal pasti kepentingan pembangunan taksonomi vokasional. Yang keduanya, menentukan domain taksonomi vokasional berdasarkan input daripada panel pakar. Yang ketiganya, membangunkan taksonomi vokasional berdasarkan pandangan panel pakar. Dan yang terakhir sekali adalah menguji kesesuaian taksonomi vokasional dari perspektif pengajar vokasional. Jadi batasan kajian saya pada kali ini, kajian ini banyak tertumpu kepada domain psikomotor dan juga kognitif. Di samping itu, ia melibatkan menggunakan teknik Delphi 3 pusingan yang mana panel-panel pakar adalah terdiri daripada mereka dalam bidang teknikal dan vokasional. Kebanyakannya panel pakar ini yang dilantik adalah merupakan pensyarah pendidikan vokasional di Universiti Awam dan juga di institusi perguruan, di samping terdapatnya beberapa pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia yang terlibat dalam pendidikan teknikal dan vokasional. Manakala responden pensyarah pula terdiri daripada pensyarah vokasional yang kita ambil dikenal pasti di beberapa institusi latihan vokasional yang memiliki sekurang-kurangnya SKM tahap 1. Kemudian reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini menggunakan reka bentuk pembangunan taksonomi Ritchie and Klein 2014. Reka bentuk pembangunan taksonomi ini banyak menjurus kepada proses pembangunan yang melalui beberapa peringkat ataupun fasa. Jadi terdapat 3 fasa utama iaitu fasa analisis keperluan, fasa yang kedua reka bentuk pembangunan dan fasa yang ketiga adalah penilaian. Berikut merupakan kerangka prosedur pengumpulan dan analisis data. Jadi reka bentuk ini menggunakan reka bentuk pembangunan taksonomi di mana terdapat 3 fasa. Fasa yang pertama reka bentuk analisis keperluan, mengenal pasti kepentingan pembangunan taksonomi vokasional. Dalam fasa yang kedua adalah reka bentuk pembangunan di mana di sini kita menentusahkan domain taksonomi vokasional berdasarkan input daripada panel pakar. Kemudian kita bangunkan taksonomi vokasional ini berdasarkan kepada pandangan panel-panel pakar tersebut. Dan fasa yang ketiga, kita dah bangunkan taksonomi vokasional, so kita buat proses penilaian. Di mana dekat sini kita uji kesesuaian
taksonomi vocational dari perspektif pengajar vocational. Dari aspek pengumpulan data pula, dalam fasa 1 melibatkan temu bual separuh struktur bersama 7 orang panel. Dalam fasa yang kedua iaitu reka bentuk pembangunan melibatkan kita menggunakan teknik Delphi 3 pusingan, di mana dekat sini terdapatnya temu bual struktur dan juga soal sidik yang terhadap 7 orang panel pakar. Kemudian pada fasa yang ketiga iaitu penilaian, di sini melibatkan soal sidik bersama dengan 366 orang pensyarah vocational. Di samping itu kita buat juga temu bual separuh struktur bersama dengan 9 orang pensyarah vocational. Analisis data bagi fasa yang pertama kita buat analisis data kualitatif. Dalam fasa yang kedua kita melibatkan tematik, median dan julat antara kuartil kerana ini melibatkan teknik Delphi. Dan dalam fasa yang ketiga analisis data melibatkan analisis statistik deskriptif iaitu kekerapan dan peratusan, min dan sisihan piawai serta huraian kualitatif. Dapatan kajian objektif yang pertama, dalam fasa yang pertama dalam analisis keperluan, hasil daripada data temu bual, pakar menunjukkan bahawa terdapatnya keperluan untuk membangunkan taksonomi vocational. Daripada sini kita telah dapat membentuk 5 tema iaitu mereka bentuk kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, amali, pentaksiran dan penilaian serta domain-domain yang terlibat. Dalam dapatan kajian objektif yang kedua iaitu menentukan domain taksonomi vocational, hasil dapatan temu bual pakar menunjukkan panel pakar Delphi bersetuju terhadap 6 domain iaitu pengetahuan vocational, kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus, visualisasi, penyelesaian masalah dan juga inventif. Kemudian dalam dapatan kajian objektif yang ketiga, berdasarkan kepada soal sidik, maka didapati bahawa ketujuh-tujuh pakar menunjukkan tahap konsensus yang tinggi selepas melalui beberapa peringkat, beberapa pusingan dalam teknik Delphi. Oleh itu, daripada dapatan kajian tersebut, maka terhasillah 6 domain dalam taksonomi vocational iaitu pengetahuan vocational, kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar, visualisasi, penyelesaian masalah dan juga inventif. Dalam dapatan kajian objektif yang keempat yang melibatkan kesesuaian untuk menguji kesesuaian taksonomi vocational, maka tenaga pengajar yang terdiri daripada 366 orang sampel menunjukkan bahawa mereka sangat bersetuju terhadap ke-6 domain taksonomi vocational tersebut. Kemudian dari aspek kepentingan dan penggunaan taksonomi vocational, maka didapati bahawa pensyarah vocational menunjukkan bahawa taksonomi vocational sesuai terutama sekali dalam pengajaran dan pembelajaran, dan yang keduanya mereka bentuk kurikulum, yang ketiganya amali dan yang keempatnya adalah pentaksiran dan penilaian. Dan ini adalah implikasi praktikal iaitu implikasinya terhadap kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, amali dan juga penilaian. Jadi dalam kurikulum ini kita boleh gunakan taksonomi vocational. Dalam pengajaran dan pembelajaran kita banyak membantu tenaga pengajar vocational. Dalam amali pun juga kita banyak membantu tenaga pengajar vocational. Di samping dekat sini kita boleh memperlihatkan pergerakan asas dan hingga kepada kemahiran tertinggi yang melibatkan ketepatan, dan yang terakhir sekali tenaga pengajar vocational dapat membangunkan soalan-soalan berdasarkan kepada taksonomi tersebut. Dan oleh itu, secara umumnya sumbangan kajian ini kita dapat mengklasifikasikan objektif bidang vocational, reka bentuk pengajaran dan hasil pembelajaran vocational serta penilaian khusus teknikal dan pengurusan amali. Oleh itu, kita harapkan semoga ke-6 domain ini dapat memberi panduan kepada tenaga pengajar vocational, pekerja mahir, pembina kurikulum vocational dan lain-lain pihak yang kepentingan sebagai pemacu bidang vocational untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dan berdaya cipta. Maka itu sahaja pembentangan daripada saya. Jadi saya memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.